Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada subuh ini kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 164. So pada subuh ni insya-Allah kita akan sambung bermula ayat 165 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang bermaksud Rasul-Rasul yang telah kami utuskan itu semua pembawa khabar gembira dan pembawa amaran, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujjah terhadap Allah sesudah mengutus Rasul-Rasul itu. Dan ingatlah, Allah Ta'ala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat sebelum ni, iaitulah ayat 164, Allah Ta'ala menyatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah pun mengutus beberapa orang rasul, dan Allah Ta'ala menceritakan itu kepada Nabi Muhammad. Dan ada rasul-rasul yang Allah Ta'ala juga tak cerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. So Allah Ta'ala tidak mengenalkan semua rasul-rasulnya kepada kita. Sebahagian saja yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, sebahagiannya lagi tidak. So berdasarkan kepada ayat Allah Ta'ala tu, maka kita dapat simpulkan bahawa rasul-rasul Allah Ta'ala masih ada selain rasul-rasul yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Cuma Allah Ta'ala tidak ceritakan kisah mereka kepada kita kerana ada hikmah tertentu. Baik, so pada ayat 165 ni Allah Ta'ala menjelaskan apa tugasan utama rasul-rasul yang Allah Ta'ala hantar tadi. Sama ada rasul itu Allah ceritakan kepada kita ataupun Allah Ta'ala tidak ceritakan. Maka kata Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Aku mengutuskan rasul-rasul itu ila khalqi, kepada makhluk-makhlukku, kepada manusia ni, mubasysyirin. Pertama, tugasan rasul ni ialah untuk menyampaikan khabar gembira. Khabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengikuti Rasul tersebut, bahawa mereka akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa mundzirin, dan Rasul-Rasul itu juga dihantar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk menyampaikan amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang bermaksiat, kepada orang-orang yang derhaka. Maka secara am, tugasan para rasul-rasul Allah Ta'ala itu ialah pertama mubasyirin, menyampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Dan yang kedua wa munzirin, iaitulah menyampaikan amaran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang derhaka dan orang-orang yang bermaksiat terhadap dakwah yang dibawakan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. So dekat sini kita ada melihat keseimbangan, iaitu menyampaikan khabar gembira dan juga menyampaikan amaran. Sepatutnya inilah yang menjadi manhaj kita dalam menyampaikan agama juga. Satu sisi kita kena sampaikan khabar gembira daripada Allah Ta'ala, di sisi lain kita perlu untuk menyampaikan amaran-amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ia seimbang. Sebahagian orang dia terfokus dengan khabar gembira sahaja sehingga akan lupa menyampaikan amaran-amaran Allah Ta'ala. Ataupun sebaliknya, ada orang berdakwah menyampaikan seolah-olah amaran semua, ancaman semua, dia lupa menyampaikan khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalnya kalau kita berdakwah kepada orang yang derhaka, orang yang melakukan dosa maksiat, maka Bashir dan Nadhir ini kita kena sampaikan. Bashir, khabar gembira, sampaikan kepada dia bahawa ada ampunan Allah Ta'ala, ada rahmat Allah Ta'ala, ada pintu taubat Allah Ta'ala yang sentiasa terbuka. Pada masa yang sama, kita kena sampaikan kepada dia amaran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang derhaka, kepada orang-orang yang bermaksiat, kepada orang-orang yang tidak mahu bertaubat daripada kesalahan-kesalahan mereka. Inilah tugasan utama atau dua tugasan utama para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, iaitulah mubasyirina wa munzirin, menyampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahawa mereka akan mendapatkan ganjaran terbaik daripada Allah, dan untuk menyampaikan amaran-amaran Allah kepada mereka-mereka yang kafir, yang ingkar, yang melakukan maksiat. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa hikmah Allah Ta'ala menghantar para rasul ni. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujjah ataupun sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak. Li'alla yakuna lil bashari hujjatun ya'tadhiruna biha ba'da irsalir rusul. Jadi Allah Ta'ala menghantar rasul-rasul ini supaya nanti manusia pada hari kiamat tidak mempunyai sebarang alasan untuk berdalih kenapa mereka tidak melakukan ketaatan, kenapa mereka tidak menyembah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasul ini satu keniscayaan, ya, satu keniscayaan. Kerana kalau Allah Ta'ala tidak menghantar Rasul-Rasul, maka manusia nanti akan membuat alasan di hadapan Allah. Ketika misalkan mereka ditanya, kamu kenapa tidak menyembah Allah Ta'ala? Dia mengatakan, tidak ada yang menyampaikan kepada kami. Atau misalkan ketika mana nanti ditanya kepada manusia, kamu kenapa tidak berakhlak dengan akhlak yang baik? Lalu mereka mengatakan, tidak ada sebarang contoh kepada kami. Oleh kerana Allah Ta'ala menghantar Rasul-Rasul ini, maka manusia sudah tidak mempunyai alasan. Tak ada alasan bagi manusia kenapa dia tak sembah Allah. Kenapa? Kerana Allah telah pun menghantar Rasul kepada setiap kaum. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah pun menghantar kepada setiap satu umat seorang Rasul, kata Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya mereka menyembah Allah Ta'ala, ya, supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, sudah tidak ada alasan lagi bagi dia, kami tidak mengetahui tentang perkara ini, kami tidak ada dapat khabar tentang ini, kami tidak sampai dakwah kepada kami. Sudah tak ada alasan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah pun menghantar Rasul-Rasul itu kepada umat manusia, ya. Maka Allah Ta'ala menghantar Rasul-Rasul itu satu keniscayaan, ya, satu keniscayaan. Maka dikatakan al-ayatu, ayat ini zahiratun, zahirnya
fi annahu la budda minasyar' wa irsalir rusul. Ayat ni menunjukkan bahawa menjadi satu keniscayaan Allah Ta'ala menghantar syariat dan menghantar rasul-rasul. Kenapa? Wa annal aqla la yughni an dhalik. Kerana akal sahaja tidak memadai. Ya, tidak memadai. Kalau manusia menggunakan akal sahaja tanpa ada syariat, tanpa ada rasul yang dihantar Allah Ta'ala, tak cukup. Manusia sekadar mengandalkan akal saja, mereka tidak akan kenal dengan Allah. Manusia tanpa ada Rasul Allah Ta'ala, tanpa ada syariat yang Allah Ta'ala hantar, mereka tidak akan tahu macam mana cara menyembah Allah, walaupun mereka ada akal. Sebab itulah dalam Islam, syariat baru kemudian akal. Bukan akal terlebih dahulu, baru syariat. Ada satu puak mengatakan, kata mereka, syariat tidak diperlukan selagi mana akal mampu. Ini satu satu perkara yang tidak tepat, kerana syariat terlebih dahulu baru kemudian akal. Kalau akal terlebih dahulu baru syariat, ini satu kesilapan. Ya, kerana akal tidak akan pernah mampu mencapai apa yang dicapai oleh syariat dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hikmah besar Allah Ta'ala menghantar Rasul-Rasul tadi, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, supaya nanti manusia di akhirat tidak mempunyai sebarang hujjah, alasan lagi kenapa mereka tidak beriman, kenapa mereka tidak bertakwa, kenapa mereka tidak berakhlak yang baik. Dah tak ada alasan dah, kerana Allah Ta'ala telah pun menghantar Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, ayat ini memberikan kefahaman kepada kita bahawa la yajuzu qitalal kuffar, tidak boleh memerangi orang-orang kafir, alladzina lam tablighumud da'wah, yang mana tak sampai kepada mereka dakwah, hatta yad'u ilal Islam, sehinggakanlah mereka diajak kepada Islam. Maka kaum ataupun golongan yang tidak sampai kepada mereka dakwah yang dibawakan oleh Rasul-Rasul Allah Ta'ala tadi, tak boleh dihukum, tak boleh mereka diperangi. Ya, maka mesti sampai dakwah terlebih dahulu kepada mereka, barulah kemudian boleh mereka diperangi. Tetapi pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi kaum yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Ya, tentang kebenaran Islam, Al-Quran, Nabi SAW telah pun sampai kepada seluruh umat manusia. Cuma ya, setengah umat manusia ini sahaja yang tidak mahu beriman. Ya, mereka tetap menolak, mereka tetap mengutamakan hawa nafsu dan syahwat mereka. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Ta'ala tu maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya, wa kana Allahu azizan fi mulki, Allah Ta'ala maha kuasa dalam kekuasaan kerajaannya, hakiman fi tadbirihi, dan maha bijaksana dalam urus tadbirnya, sehinggakan Allah Ta'ala tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu, kerana Allah Ta'ala Rabb yang maha bijaksana. Sentiasa ada hikmah di sebalik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada itu ketetapan hukum syariat ataupun ketetapan Allah Ta'ala dalam hukum takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ketetapan Allah melainkan ada hikmah di sebalik ketetapan tersebut, kerana Allah Ta'ala Rabb yang mempunyai sifat hakimah, maha bijaksana, maha mempunyai hikmah, sehinggakan tidak ada satu perbuatan Allah Ta'ala yang sia-sia, yang luput daripada hikmahnya. Baik, kita teruskan ayat 166.
Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, wahai Muhammad. Tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkannya kepada kamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat juga menjadi saksi, dan cukuplah Allah menjadi saksi akan kebenaran Al-Quranul Karim. Ayat 166 ini ayat merupakan tasliyatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tasliyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang menguatkan hati Nabi, mengukuhkan pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam ayat ni Allah Taala seolah mengatakan, "Iyakfur bikal yahud wa ghairuhum." Kalau orang-orang Yahudi ingkar kepada engkau, wahai Muhammad, begitu juga puak-puak yang lain seperti orang musyrik, orang Nasrani, orang Majusi, ya, dan puak-puak yang lain. Kalau mereka semua kufur kepada engkau, wahai Muhammad, tidak mempercayai akan kenabianmu, tidak mempercayai risalah yang engkau bawakan, maka ketahuilah, lakinillahu yashhadu bima anzala alaik. Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagimu bi annaka rasuluh, bahawa engkau adalah rasulnya, alladzi anzala alaihi alquran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Jadi pada ayat ni Allah Taala ingin menunjukkan betapa tingginya maqam kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun semua orang mengingkari engkau, kufur kepada engkau, mereka tidak percaya, lakinillahu yashhadu, akan tetapi Allah Taala bersaksi, mengakui, ya, bima anzala ilaik, terhadap Al-Quran yang Allah Taala turunkan kepada engkau, ya, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar sebagai rasul dan mendapat risalah Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyaksikan, sudah mengakui, maka itu sudah cukup, walaupun semua orang tidak mengakui, ya. Anzalahu bi'ilmi, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan ilmunya. Tentang makna ayat ini ada dua penjelasan daripada ulama. Pertama, anzalahu bi'ilmi, maksudnya Allah Taala menurunkan Al-Quran ataupun risalah itu kepada Nabi SAW itu dalam pengetahuan Allah Taala, ya, dalam pengetahuan Allah Taala, bahawa Allah Taala tahu betul-betul bahawa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga makna yang kedua, anzalahu bi'ilmih. Dekat sini maksudnya, kata para ulama, ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi yang mengandungi ilmu Allah Taala. Di dalamnya terdapat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, hadzal kitabu, kitab ni maksudnya Al-Quran, fihi syai'un min ilmillah, di dalamnya terdapat ilmu Allah Taala, alladhi arada ayadli' al-ibad alaihi mimma yuhibbuhu wa yardah, yang mana Allah Taala ingin memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang ilmu Allah Taala tadi, tentang perkara-perkara yang Allah Taala suka dan Allah Taala redha. Wa ma yakrahu huwa ya'bah, dan Allah Taala ingin memberitahu kepada hamba-hambanya apa yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi di dalam Al-Quranul Karim terdapat ilmu Allah Ta'ala, ya, di dalamnya terdapat ilmu Allah Ta'ala yang ingin Allah Ta'ala beritahu kepada kita, hamba-hambanya,
tentang perkara apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi di dalam Quran tu ada ilmu Allah. Maka sesiapa yang ingin mengetahui ilmu Allah, sesiapa yang ingin merasakan ilmu Allah, maka sentiasalah bersama-sama dengan Al-Quran, kerana di dalamnya terdapat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Ata bin Sa'ib, kata beliau, aqra'ani Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Qur'ana. Dia kata Abu Abdurrahman As-Sulami membacakan Al-Quran kepadaku. Wa kana idza qara'a alaihi ahadun Al-Quran, dan apabila dan jika salah seorang daripada kalangan kami membacakan Al-Quran, qala, dia akan berkata, qad akhadta ilmallah, sesungguhnya engkau telah mengambil ilmu Allah. Ya, sesungguhnya engkau telah mengambil ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana apa yang ada di dalam Al-Quran semua ialah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mana ada salah seorang yang membacakan Al-Quran, maka dia akan berkata, qad akhadta ilmallah, sungguh engkau telah mengambil ilmu Allah. Maka ketika kita mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, maknanya kita sedang mendalami ilmu Allah Ta'ala, bukan ilmu manusia. Mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil ilmu Allah Ta'ala, bukan mengambil ilmu manusia. Maka kalau kita belajar Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran, pemahaman Al-Quran, walaupun kita diajar oleh guru, diajar oleh ustaz, diajar oleh ustazah, hakikatnya kita bukan ambil ilmu ustaz ataupun ustazah, tetapi yang kita ambil bersama-sama ialah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ilmu Allah Ta'ala lah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Falaisa ahadul yawm afdala minka illa bi'amal. Maka tidak ada seorang yang lebih utama daripada engkau hari ini kecuali orang yang mengamalkannya. Siapa yang mengambil ilmu Allah Ta'ala, maknanya dia telah menjadi orang yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama daripada dia, melainkan orang yang mengambil ilmu Allah Ta'ala, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya, maka anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkan dengan ilmunya. Makna ayat ini mengandungi dua tadi. Pertama, bahawa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu atas dasar ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Yang kedua, maksudnya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah ilmu Allah. Maka semua apa yang ada dalam Al-Quran ialah ilmu Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang ingin tahu ilmu Allah, ingin mengambil ilmu Allah, ingin mengamalkan ilmu Allah, maka kajilah kitabullah, kajilah Al-Quranul Karim, kerana di dalamnya lah ilmu Allah Ta'ala terdapat. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat turut menjadi saksi yang menyaksikan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah dan mendapat Al-Quran daripada Allah Ta'ala. Bukan sahaja Allah Ta'ala, ya, tetapi juga para malaikat turut serta menyaksikan. Ya, wal malaikatu yashhaduna bisidqi ma uhiya ilaik, dan para malaikat menyaksikan kebenaran apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Ya, pada hujung ayat ni Allah mengatakan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran ini. Ya, walaupun semua orang tidak mahu mempersaksikannya, walaupun semua orang tidak mengakuinya, tidak mengapa, kalau Allah Ta'ala sudah menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah Ta'ala sendiri yang menjadi saksi. Kerana kalau Allah Ta'ala sudah menyaksikan kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup. Sudah cukup, walaupun yang lain-lain tidak menyaksikan. Maka ayat ini tadi menjadi tasliyah untuk menguatkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi ditolak, Nabi diingkari, Nabi dakwah Nabi ditolak, ya,
Al-Quran tidak dipercayai, maka Allah Ta'ala turunkanlah ayat ini bahawa walaupun orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani dan golongan-golongan yang lain ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mempercayainya, tetapi ada Allah Ta'ala yang menyaksikan akan kebenarannya. Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi ilmu Allah Ta'ala, dan para malaikat juga turut menyaksikan akan kebenarannya. Hakikatnya, kalau Allah Ta'ala sudah menyaksikan akan kebenarannya, maka itu sudah cukup, walaupun yang lain-lain tidak memberikan persaksian. Maka kita dalam hidup ni ada kalanya kita tidak memerlukan persaksian orang lain, tidak memerlukan pengakuan daripada orang lain. Apabila Allah Ta'ala sudah mengakui, menjadi saksi akan kebenaran kita, maka itu sudah cukuplah sesungguhnya. Wa kafa billahi syahida. Baik, kita teruskan ayat 167. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir serta menghalang orang-orang yang lain dari jalan Allah Ta'ala, sebenarnya mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Baik, pada ayat ini Allah Ta'ala sebut innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang jahadu nubuwatak, mengingkari akan kenabianmu, wasaddu an sabilillah, dan menghalang manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Qad dhallu dhalalan ba'ida, sesungguhnya mereka telah pun sesat dengan kesesatan yang amat jauh, an tariqil haq, daripada jalan kebenaran. Bukan sahaja mereka sesat, tetapi kata Allah dhalalan ba'ida, kesesatan yang amat jauh. Ad-dhalal, kesesatan ni a'ammu minal kufr. Istilah sesat atau dhalal itu lebih am daripada kufur. Kenapa demikian? Fakullu kufrin dhalalun, setiap kekufuran, dhalal adalah kesesatan. Walaysa kullu dhalalin kufran, tetapi tidak setiap yang sesat itu disebut kafir. Ya, kafir pasti sesat, tetapi tidak setiap yang sesat dikatakan kafir. Sehingga kan istilah sesat ataupun dhalal itu lebih am berbanding al-kufur. Ya, wan nasu fi dhalali naw'ani, manusia dalam masalah kesesatan ini terbahagi kepada dua. Ada dhallun ghairu mudil, orang yang sesat pertama, jenis pertama, dhallun ghairu mudil, dia sesat tetapi tidak menyesatkan orang, dia sendiri saja sesat. Ada jenis yang kedua, dhallun mudil, sudahlah dia sesat kemudian dia menyesatkan orang lain. Wa huwa a'zamuha jarman wa akbaruha iqaban, ini dosa dia yang paling besar dan seksa dia paling berat daripada Allah Ta'ala. Orang kafir yang digambarkan Allah Ta'ala pada ayat 167 ni, ia bukan sekadar kafir sahaja, tetapi wasaddu an sabilillah. Selain dia kafir, ingkar akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga menghalang manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Ada orang mungkin dia sekadar sekadar kafir sahaja, tidak sampai dia menghalang orang daripada agama Islam. Ni tidak, dahlah dia kafir kemudian dia menghalang orang yang ingin masuk agama Islam. Maka Allah menyatakan orang-orang yang sebegini, orang-orang yang sesat lagi menyesatkan orang lain ni, qad dhallu dhalalan ba'ida, sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 168, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta berlaku zalim, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Ya,
Pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala dan Rasul, wa zalamu bistimrarihim 'alal kufr, dan mereka melakukan kezaliman dengan berterusan dalam kekufuran. Ternyata kekufuran itu bahagian daripada kezaliman. Maka kata Allah Ta'ala, lam yakunillahu liyaghfira dhunubahum, maka Allah tidak akan ampunkan dosa mereka. Kenapa Allah tidak ampunkan dosa mereka? Kerana mereka kafir dan berterusan dalam kekafiran. Bagaimana mungkin Allah mengampunkan dosa mereka? Bahkan mereka bukan sekadar kafir tadi, menghalang manusia daripada agama Allah Ta'ala lagi. Maka lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan bagi mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan. Ya, Allah Ta'ala tidak akan tunjukkan kepada mereka jalan yang dapat menyelamatkan mereka. Maka kata Allah Ta'ala pada ayat 169, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Allah Ta'ala tidak menunjukkan satu jalan pun yang akan menyelamatkan kepada mereka, illa tariqa jahannam, selain jalan neraka jahannam. Ya, oleh kerana mereka kafir dan berterusan dengan kezaliman mereka itu, maka Allah Ta'ala menafikan ampunan daripada mereka, dan Allah nafikan hidayah daripada mereka. Allah Ta'ala hanya menunjukkan satu jalan sahaja kepada mereka, iaitulah tariqa jahannam, jalan menuju api neraka Allah. Itu sahaja yang ditunjukkan kepada mereka. Maka hidup mereka melakukan amal-amal ahli neraka yang mengarahkan mereka ke dalam api neraka jahannam Allah Ta'ala. Kalau ampunan sudah tak dapat, hidayah juga tak dapat, maka boleh kita pastikan jalan dia adalah jalan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Illa tariqa jahannam, ya, selain dari jalan neraka jahannam. Jahannam ni satu nama kepada api neraka. Para ulama menjelaskan neraka ini disebut nama dia dengan jahannam li bu'di qa'riha, kerana neraka ini amat jauh kerak dia, sangat jauh. Maka ada disebut dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka jahannam. Dibaling batu 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka jahannam tu. Begitulah dalamnya api neraka jahannam Allah Ta'ala tu. Wal'iyadu billah. Maka ke jalan itu sahaja mereka diarahkan. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal buat selama-lamanya di dalam api neraka jahannam tu. Wal'iyadu billah. Tidak akan keluar mereka daripada situ, ya. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian, ya, dan balasan yang sedemikian itu mudah saja bagi Allah, tak susah bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Kuasa. Fala yu'jizuhu syai', tidak ada sesuatu yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akibat buruk daripada kufur kepada Allah Ta'ala, menghalang manusia daripada jalan Allah, berterusan melakukan kezaliman. Maka Allah Ta'ala akan nafikan ampunan daripada dia, dan Allah Ta'ala akan nafikan daripada dia hidayah yang akan menyelamatkan dia. Allah Ta'ala hanya arahkan dia kepada satu jalan, iaitulah jalan api neraka jahannam. Kenapa sampai begitu? Kerana perbuatan dia, ya. Maka apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan itu memberi kesan kepada hidayah Allah. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan tambahkan hidayah kepada kita, hidayah kepada kebaikan. Sebaliknya, semakin kita melakukan dosa, maksiat dan berterusan dengan itu, maka semakin tertutup bagi kita pintu ampunan Allah dan pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin sekadar ni sahajalah kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat kita ambil pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.